Bila Nabi berhijrah ke Madinah, selepas para sahabat yang nak bekerja menyebarkan dakwah, mereka dah hebat untuk mempertahankan akidah. Lepas tu mereka mampu untuk mempertahankan akidah dan melebarkan akidah, menyebarkan akidah. Sahabat Sayyidina Muhammad bagi contoh tuan, ada sahabat Nabi yang sampai di China bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah, China tuan-tuan, nisbah dengan Madinah jauh tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi pernah sampai di Kedah. Betul ke ni? Ada seorang sahabat Nabi pernah sampai di Kedah, iaitu Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Osman pernah sampai di Kedah. Kita tuan-tuan nak berasa orang Melayu ni sehari dua ni. Orang Melayu tuan-tuan sudah wujud pada tahun 2022 masih ni. Nabi tak lahir lagi sebagai Muhammad. Nabi tak ada lagi. Orang Melayu dah ada. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad. Dalam sejarah pertempuran umat Islam dengan Yahudi di Palestin, Sayyidina Muhammad, tentera yang dipimpin oleh As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di antara tenteranya ialah orang Melayu. Kita macam ada bahasa Melayu ni sehari dua ni. Tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam dunia ni, Allahu Akbar, bangsa yang paling besar menganut agama Allah, bangsa Melayu. Yang salahnya ialah memperjuangkan Melayu tu, dan Melayu menjadi dasar perjuangan. Tu yang salahnya, dasar perjuangan Islam. Sayyidina Muhammad. Tapi bangsa ni bangsa hebat. Bangsa Melayu, bangsa yang pernah memerintah. Bangsa Melayu, bangsa yang pernah membentuk khilafah. Tuan-tuan, Nabi merintah. Lepas Nabi, Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas tu berdiri pemerintahan Bani Umayyah. Habis. Lepas tu berlaku pemerintahan Bani Abbasiyah. Lepas tu berlaku perubahan kepada Sayyidina Muhammad, iaitu Khilafah Osmaniyah. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas jatuh Khilafah yang disebut dengan Khilafah Osmaniyah, maka bermula Islam tidak memiliki negara. Bila tu? 1924. Berapa tahun? Baru berapa tahun? Kau kira saya kasih rasa 2012 tolak 1924. Tarikh yang resmi berakhir khilafah diisytiharkan oleh Sayyidina Muhammad Kamal Atatürk. Berapa puluh tahun? 88 tahun. Baru 88 tahun Islam hilang. Bukan sampai 1 tahun. Ni nak bagi balik Islam ni. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas jatuh Bani Abbasiyah memimpin negara Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tiba-tiba telah wujud khilafah di Nusantara. Di mana tuan-tuan? Iaitu berpusat di Ayutthaya. Kita dah kata Ayutthaya tu Siam, Ayutthaya tu Islam. Ayutthaya tu Islam. Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya baru balik daripada Ayutthaya. Saya pergi ke Ayutthaya pada hari Khamis lepas. Saya balik pada hari Senin kemarin. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, yang menakjubkan saya, masjid yang berusia 800 tahun. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, di tiang, di tongkat yang digunakan untuk berkhutbah itu ada lambang bunga teratai. Tuan-tuan, kerajaan Islam hari itu lambang mereka lah bunga teratai. Itulah lambang Islam memerintah. Tuan-tuan, kata tengok dalam Quran,
Tuhan sebut wa kana arshuhu 'alal ma', arsy Tuhan tu di atas air. Kalau air ni apa dia maksud tuan-tuan? Air ni maknanya dia ada bunga, namanya bunga teratai. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman lambangnya bunga teratai. Nabi Allah Daud bunga teratai, Nabi Sulaiman menyambung bunga teratai. Maka begitulah sepanjang zaman Islam merentah, lambangnya bunga teratai. Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Ayutthaya kerajaan besar, khilafah Sayyidina Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia ada negara Kedah, ada negara Aceh, ada negara Petani, ada negara Manila. Setiap 5 tahun sekali mereka akan menghantar pergiliran memerintah di Ayutthaya. Ayutthaya tu macam Kuala Lumpur hari ni. Yang mempergilirkan Sayyidina Muhammad, pergiliran 5 tahun sekali, bukan Tunku Abdul Rahman, tapi bermula daripada kerajaan Ayutthaya. Sayyidina Muhammad. Sebagai contohnya, Hang Tuah ni suatu mudanya dia hulu balang di Melaka. Sayyidina Muhammad. Bila menjelang suatu peringkat, Sayyidina Muhammad dia ditunjuk untuk menjadi yang di-Pertuan Agong di Ayutthaya. Maka bertukarlah namanya kepada Putera Narai. Sayyidina, tuan-tuan, sewaktu mana dia memerintah di Aceh, namanya ialah Iskandar Mahkota Alam. Tuan-tuan, jadi pasal apa nama bertukar? Nama bertukar, gelaran baru. Gelaran baru Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, itu sejarah. Bila saya pergi ke Ayutthaya, rebah jiwa saya melihat tapak kerajaan Islam. Besar kerajaan, tuan-tuan, melebar sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera, sampai ke Makassar, sampai ke Filipina, Sabah. Itulah kerajaan Islam yang luas. Sampai ke Burma, sampai ke India. Itulah kerajaan di bawah kerajaan Islam Ayutthaya. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu itu Islam memerintah. Permulaan pemerintahan hijrah. Sayyidina Muhammad. Bila mai orang putih, mereka membuang semua kesan-kesan Islam. Kalau kita, tuan-tuan, pergi ke Thailand, mana kesan Islam mereka? Tak ada. Yang ada semua baru-baru. Sayyidina Muhammad. Dan Thailand mengatakan, hak ni bumi kami. Islam tak pernah merintah. Sayyidina Muhammad. Itu teori, tuan-tuan, seperti Islam pernah memerintah Spanyol, Islam pernah memerintah Spain. Tuan-tuan, 700 tahun merintah di Spanyol. Bila orang putih masuk balik, semua orang Islam dibunuh. Kesan-kesan pemerintahan dilenyapkan, seolah Islam tidak pernah memerintah Eropah. Itulah yang berlaku di Thailand. Hatta, tuan-tuan, Sayyidina, bila sebut ibu negara Thailand, kita sebut Bangkok. Orang putih aja Bangkok, kita panggil Bangkok. Tuan-tuan, Bangkok itu bahasa Melayu. Pasal apa? Sebab sungai yang nak ke laut itu Sungai Bangkok, nama Melayu. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, hari ini umat Islam kena sedar siapa diri mereka. Kita hebat sebab kita memahami misi hijrah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengar nama Manila. Manila yang jadi ibu kota Filipina itu, ibu negara Filipina itu, asal perkataannya ialah fi amanillah. Amanillah, keamanan daripada Allah, ditukar nama Manila. Sampai, tuan-tuan, kalau tuan tengok Sayyidina Muhammad, sejarah Majapahit, siapa yang jadi pemerintahnya? Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada.
Gajah Mada tuan, Saudara Sayyidina Muhammad asal daripada Gaj Ahmada. Ahmad namanya, Gaj Ahmada. Maka dicantumkan, maka dikatakan dia beragama Hindu. Saudara Sayyidina Muhammad. Sampai hang tua itu memerintah di Ayutthaya bernama Putra Narai, dikatakan beragama Buddha. Sedangkan nama asalnya ialah Said Abdul Rahman. Itu nama hang tuah, Said Abdul Rahman. Saudara Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Umat Islam, sedarlah bahawa kita bukan bangsa yang lemah, tapi kita penuh memerintah. Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Indonesia, kita akan tengok satu, dia panggil apa? Candi Borobudur. Maka dikatakan hak tu ialah milik Hindu ke Buddha? Hindu ke Buddha? Hindu. Tuan-tuan, kalau tengok daripada sini binaan, bentuk pembinaan candi itu Saudara Sayyidina Muhammad, dia ialah seni bina orang Arab Yaman. Orang Arab Yaman, bila dia buh dengan patung-patung, maka dikatakan Hindu. Kita semua dibodohkan oleh orang putih. Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita di Malaysia ni, Saudara Sayyidina Muhammad, duk bayang orang Melayu kalah dengan Portugis 15-11, batuklah kalah lawan dengan kerih. Buat lekas dengan orang Melayu ni. Orang Melayu sudah miliki peralatan ketenteraan, ada meriam, ada meriam puru, ada meriam katak. Kita panggil ada meriam puru, ada meriam katak. Tuan-tuan, Melaka di mana? Melaka bukan di Melaka tu. Melaka itu dikatakan pelabuhan Melaka Saudara Sayyidina Muhammad, daripada Sungai Bujang sampai ke Kuala Perlis, itulah pelabuhan Melaka. Saudara Sayyidina Muhammad. Tempat berlaku perang di antara Islam dan Portugis tu di mana? Di Teluk Bahang. Teluk Bahang di mana? Kuala Kedah hari ini. Habis sejarah. Mengapa sejarah dihilangkan? Untuk umat Islam lupa mereka siapa. Siapa yang mula menulis balik sejarah ni? Munshi Abdullah, yang menghilangkan rupa umat Islam yang pernah memerintah. Tuan-tuan, subhanallah. Lepas tu tuan-tuan, kita faham Melaka ni punya besar. Di Melaka ada Bandar Hilir Melaka, betul ya? Kita panggil Hilir. Ulu Melaka di mana? Ulu Melaka di Langkawi. Tuan-tuan, pasal apa? Ini jadi Saudara Sayyidina Muhammad pelabuhan besar ketika itu sebab Gunung Jerai. Gunung Jerai. Maka dibohong pada kita dulu Melaka tu pelabuhannya dalam. Tuan-tuan pernah pergi Melaka? Sungai dia pun kecil, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi Sungai Borobudur, sungai besar. Tuan-tuan, bila kita sebut hijrah, balik kepada siapa? Hijrah ialah permulaan Islam kuat. Islam pernah memerintah. Islam pernah menjadi kuasa besar dunia. Orang putih bohong kita. Yang keliling dunia ialah Magellan, bohong. Yang keliling dunia ialah Panglima Awang. Saudara Sayyidina Muhammad, Panglima Awang. Tuan-tuan, misi berakhir, Magellan mati tengah jalan. Tu pun Magellan dia bawa Panglima Awang Saudara Sayyidina untuk keliling dunia. Pasal Panglima Awang ni ialah orang yang paling faham dalam permasalahan pelayaran maritim. Tuan-tuan, siapa dia? Orang Melayu. Orang Melayu. Bangsa ni bangsa hebat. Tapi tuan-tuan, subhanallah, di mana kita nak bermula? Permulaannya ialah dalam akidah. Pertahankan akidah.
Jangan kita seorang tuan-tuan, anak bini, keluarga kita mesti dikuatkan akidah. Nak dikuatkan akidah tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad melalui sistem pendidikan. Pasal apa hari ini umat Islam rapuh akidahnya? Mereka belajar di sekolah yang tidak menanam akidah. Apa buktinya? Dalam peperiksaan perdana, dalam sistem pendidikan perdana SPM, agama tidak penting. Agama boleh dipilih-pilih antara lukisan ataupun agama. Bayangkan kalau dikuat-kuasakan semua orang Islam kena lulus pelajaran agama Islam, maka hebatlah akidah umat Islam. Begitulah penjajah, mereka berencana untuk merapuhkan akidah orang Islam. Akhirnya orang Islam rasa Tuhan macam tak ada, tak semayang tak apa, tak berdosa tak semayang. Tuan-tuan, bayangkan kalau akidah ini menjadi pegangan umat Islam hari ini seperti umat Islam hari itu. Bayangkan tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad jangan cemburu dengan anak-anak. Bila anak-anak dihantar ke sekolah biasa, kita macam bunuh mereka lah, macam bunuh dah anak. Kita sengaja menjadikan anak kita buta agama. Tuan-tuan, jadi sedarlah bahwasanya agama ini mesti kembali untuk menjadi kuasa baru dunia ini, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.